Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berada dalam program Saujana Talk Ihya Ramadan. Terima kasih kepada Institut Datuk On yang menganjurkan program yang penuh barakah dan penuh kebaikan ini. Moga-moga memberi manfaat kepada saya dan kepada semua para pendengar. Kali ini kita akan bicarakan tajuk kelebihan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersedekah dengan diberikan gelaran orang-orang yang bertakwa. Antara tanda-tanda orang bertakwa ialah orang yang suka bersedekah. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, uiddat lil muttaqin, disediakan syurga kepada orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra', orang-orang yang menafkahkan hartanya ketika dia senang dan ketika dia susah. Maknanya antara ciri orang bertakwa ialah orang yang suka bersedekah. Dan sedekah ni dia ada banyak bentuk pembahagian sedekah. Ada sedekah yang dipanggil sedekah wajibah. Sedekah wajibah itu ialah zakat. Ada sedekah sunat. Ada sedekah yang dipanggil sedekah jariah. Sedekah jariah ialah sedekah yang mana bila kita laksanakan, pahalanya berkekalan sampai bila-bila. Contoh, kita bersedekah dengan mewakafkan tanah ataupun dengan membina perigi dan sebagainya, benda yang bersifat kekal. Dan sedekah ini Nabi SAW sabda, afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah ialah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dan riwayat hadis menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kuat sedekah. Tetapi bila masuk bulan Ramadan, lagi kuat baginda sallallahu alaihi wasallam bersedekah. Nak menyatakan bahawasanya kita perlu ambil peluang di bulan Ramadan ini untuk banyakkan sedekah, kerana Rasulullah banyak bersedekah di bulan Ramadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan janji gandaan-gandaan lain kepada orang-orang yang bersedekah. Seterusnya kita tengok kelebihan bersedekah. Kelebihan bersedekah yang pertama, Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik daripada apa yang kita sedekahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anfiqu fi sabilillah, hendaklah kamu bersedekah pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjarannya Allah sebut dalam ayat lain, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Siapa-siapa bersedekah, berinfak, membelajarkan harta jalan Allah, pasti Allah Ta'ala akan ganti apa yang dia sedekahkan. Itu kelebihan yang pertama. Dan gantian Allah Ta'ala janji dia ganti yang lebih baik. Dia ganti yang lebih baik daripada apa yang kita sedekahkan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afa. Siapa-siapa yang bersedekah di jalan Allah SWT, Allah gandakan lagi dengan pelbagai-bagai gandaan. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua ialah orang yang bersedekah ni, beliau akan mendapat doa para malaikat, terutamanya sedekah subuh. Sedekah subuh. Kerana apa? Kerana ada hadis Nabi SAW. Baginda bersabda, ma min yaumin, tidak ada satu hari pun, yusbihu, pada waktu illa wa yusbihu al malakani, malaikat akan ada dua orang malaikat. Pada waktu pagi lagi, malaikat ni berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kurniakanlah kepada orang yang bersedekah dan membelanjakan hartanya khalafa, gantian. Seorang malaikat lagi, satu malaikat lagi akan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah,
kau kurniakan kepada orang, kau berikan kepada orang yang kedekut itu, talafa, kemusnahan terhadap harta dia. Dua malaikat berdoa setiap hari. Satu malaikat doa supaya orang yang bersedekah dapat gantian. Satu malaikat lagi berdoa orang yang kedekut dan bakhil mendapat kerugian terhadap hartanya. Bayangkan, andai kata kita bersedekah subuh setiap hari. Setiap hari kita bersedekah pada waktu subuh. Tiap-tiap hari kita dapat doa para malaikat. Alangkah barakahnya hidup kita. Di awal pagi kita mulakan dengan sedekah subuh. Ada seorang sahabat saya, dia buat tabung khusus di rumah dia. Tabung tu dinamakan tabung sedekah subuh. Dia didik anak-anak supaya bersedekah setiap hari. Maka tabung tersebut, pernah satu hari tabung tersebut dibawa kepada saya. Dia kata, "Ustaz, inilah sedekah subuh saya dan anak-anak saya. Ikut ustaz lah nak salurkan di mana." Maknanya setiap hari dia buat tabung khusus. Dia sudah buat tabung khusus yang perlu dimasukkan duit oleh anak-anak dia dan dia sendiri. Alhamdulillah, kita nampak betapa bersungguhnya dia untuk dapat doa para malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kurniakanlah kepada orang yang membelanjakan harta yang bersedekah ini sebagai khalafa. Kurniakan gantian. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah, kelebihan yang ketiga, dia akan dapat naungan arasy Allah. Dia akan dapat naungan arasy Allah di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah sahaja. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan, yang selamat daripada kepanasan pada mahsyar. 7 golongan. Salah satu golongannya, Nabi bersabda, "Wa rajulun", seorang tasaddaqa, yang bersedekah, fa akhfahu, dia bersedekah dengan penuh keikhlasan sehingga dia sembunyikan sedekah tu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kiri pun tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dia akan dapat apa kelebihan? Dia akan kelebihannya, dia akan dapat naungan rahmat Allah di padang mahsyar. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang bersedekah ini akan dapat gandaan pahala yang banyak. Gandaan pahala yang banyak ni banyak mana? Allah Ta'ala bagi tahu sehingga 700. Allah Ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah seumpama satu benih yang menerbitkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100. Maknanya RM1 kita sedekah, 700 Allah ganda. RM10 kita sedekah, 7,000 kita dapat. Tetapi Allah Ta'ala tidak berhentikan ayat sekadar itu sahaja. Allah Ta'ala tambah lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala boleh ganda-gandakan lagi lebih daripada 700. Maknanya gandaan pahala kita amat banyak ketika kita melaksanakan ibadat sedekah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kelebihan yang keempat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan, sedekah ini boleh mengampunkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Inna sadaqata tutfi'ul khati'ah kama tutfi'u al-ma'u an-nar. Sesungguhnya sedekah boleh memadamkan segala dosa kita sebagaimana padamnya kekuatan air terhadap api. Dosa kita yang banyak boleh terpadam, boleh hapus dengan sedekah yang kita lakukan. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Ta'ala janji melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya orang yang suka bersedekah ni boleh jauh daripada penyakit-penyakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wadawu mardhakum bis sadaqah." Ubatilah pesakit-pesakit di kalangan kamu dengan banyak bersedekah. Ubatilah orang-orang sakit dengan banyak bersedekah. Maknanya salah satu cara untuk kita hilang sakit, banyakkan sedekah. Sedekah banyak, sihat. Ibnu Syaqiq bawa satu cerita dalam kitab hadis. Ibnu Syaqiq bawa satu cerita bagaimana seorang lelaki ini datang bertemu dengan beliau
kena sakit bisul. Bisul yang lama lah, bertahun-tahun. Pergi jumpa dengan doktor tak selesai. Banyak sangat masalah pada diri dia dengan kesakitan dia tu, tak selesai masalah. Maka Ibnu Syaqiq nasihat dia, ginilah, kamu pergi cari tempat orang nak air, orang perlukan kepada air, dan kamu gali telaga dan kamu sedekah telaga tersebut, infakkan telaga tersebut, iaitu jariahkan telaga tersebut supaya orang dapat guna air kamu. Maka aku berharap dengan mengalirnya air itu Allah tutup darah bisul kamu. Lepas dia buat macam tu, alhamdulillah, sembuh dia dengan sebab dia bersedekah. Benarlah kata Rasulullah SAW, sedekahlah kamu, maka kamu akan sihat. Dawu mardakum bis sadaqah. Ubatilah sakit-sakit kamu. Ubatilah sakit-sakit kamu. Kerana apa? Kerana dengan ubatilah sakit-sakit kamu dengan kamu bersedekah. Sedekah menjadi sebab hilangnya penyakit. Di zaman Covid ni tuan-puan, kalaulah kita sebagai rakyat Malaysia bersedekah banyak-banyak, saya yakin dan percaya Allah Subhanahu Wa Taala tengok kesungguhan kita bersedekah, Allah Taala akan hilangkan Covid ini sesegera mungkin. Amin ya rabbal alamin. Harapan saya sungguh-sungguh, saya amat berharap, kerana saya kenal orang Malaysia ni suka bersedekah. Saya kenal orang Malaysia ni suka bersedekah daripada maklumat yang sampai kepada saya ketika saya menterjemah orang Palestin ceramah. Orang Palestin datang berceramah, saya tolong terjemah. Antara kata orang Palestin tu, dia kata, kami amat kenal orang Malaysia sebab banyak hasil-hasil orang Malaysia yang ada kat Palestin. Ada hospital yang orang Malaysia tolong binakan. Maknanya orang kenal orang Malaysia ni rajin sedekah. Dan yang paling saya suka, kata ulama Palestin tersebut, saya doakan kepada orang Malaysia supaya Allah Ta'ala tidak uji mereka sebagaimana Allah Ta'ala uji penduduk Palestin. Sebab orang Malaysia ingat susahnya orang Palestin, maka dia sedekah untuk kami. Moga-moga apa yang kami hadapi di Palestin tidak dihadapi oleh rakyat Malaysia di sini. Benar, saya yakin dan percaya kalau kita ingat kesusahan orang dan kita bersedekah bagi mereka, insya-Allah Allah Ta'ala takkan kenakan apa yang mereka alami, apa yang mereka deritai kepada kita. Cuba bayangkan, Nabi SAW bagi satu amalan. Amalan apa? Kalau kita tengok orang kena bala, orang kena uji, kita pergi contohnya, kita bawa kereta, tengah-tengah bawa kereta tengok orang aksiden, kita baca doa, alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menyelamatkan daku daripada ujian yang kena kepada kamu, dan Allah Ta'ala lebihkan daku. Nabi janji orang baca doa ni, ketika tengok orang kena uji, Allah Ta'ala takkan kenakan ujian yang kena pada orang tu terhadap orang yang baca doa ni. Itu baru baca doa. Tuan-tuan bayangkan, kalau orang kena uji, kita bantu dia dengan cara kita sedekah bagi dia, sedekah kepada dia, sudah pasti Allah jauhkan ujian itu daripada kita. Jadi saya amat-amat berharap di bulan Ramadan ni kita banyakkan lagi sedekah. Kalau tahun lepas kita sedekah, tahun ni banyakkan lagi. Dengan niat, moga-moga Allah Ta'ala akan angkat wabak yang berlaku sekarang ni dengan asbab rajinnya kita bersedekah. Yang kelima, yang keenam, kelebihan yang keenam bagi orang yang bersedekah, Nabi SAW sebut, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yaqdiya bainahum. Seseorang manusia di padang mahsyar akan berada di bawah naungan sedekahnya sehingga berlaku kiraan hisab. Mana kita duduk kat padang mahsyar tu kan, tengok-tengok kita ada payung, yang lain tak ada payung, orang lain tak ada payung, kita ada payung. Apakah yang memayungi kita? Sedekah-sedekah baik kita. Sedekah-sedekah baik kita ni akan memayungi kita. Dan khusus pada bulan Ramadan, kita akan dapat kelebihan yang keenam. Khusus pada bulan Ramadan ni, apa dia? Sedekah bagi makan orang berbuka. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah daripada Salman Al-Farisi, man fattara fihi sa'ima, siapa-siapa yang bagi orang makan berbuka, kana lahu, dia akan dapat 3 kelebihan. Maghfiratan lidzunubi, keampunan daripada dosa. Yang kedua, wa itqu raqabatihi minan nar, Allah bebaskan dia daripada api neraka. Dan yang ketiga, wa kana lahu min ajri shaim
min ghairi an yantaqisa min ajrihi syai, dan dia akan dapat pahala orang yang berpuasa tu. Dengan makna, andai kata saya berpuasa dapat pahala 1 juta, sahabat saya berpuasa dapat pahala 1 juta, tetapi saya belanja sahabat saya untuk berbuka puasa, maka sahabat saya punya pahala iaitu 1 juta tu akan masuk dalam akaun saya. So saya dapat 2 juta, sahabat saya kekal 1 juta. Tetapi mungkin sahabat saya ni cerdik, mungkin sahabat saya ni hebat, dia pun sama juga, dia juga bagi kepada saya berbuka puasa, maka saya berbuka puasa dengan makanan yang dia bagi, maka saya dapat 2 juta, dia dapat 2 juta. Inilah bijaknya ibu bapa kita waktu kita kecil-kecil dulu. Biasanya kan bila mak kita masak, bila dekat-dekat berbuka, dia akan suruh kita pergi jumpa jiran. Bawa sikit gulai ni, pergi jumpa jiran. Kenapa? Kerana dia nak jiran berbuka dengan gulai atau dengan masakan dia, maka jiran tersebut berbuka, dapat pahala jiran tersebut masuk dalam akaun mak kita. Bijaknya orang dulu. Bijaknya kerana apa? Kerana mereka memahami kelebihan orang yang memberi makan berbuka kepada orang lain. Seterusnya, kelebihan yang ke-7. Kelebihan yang ke-7 bagi orang yang bersedekah ini, inna sadaqata tutfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah akan memadamkan kemarahan Allah. Maknanya orang yang suka sedekah ni, Allah Ta'ala tak marah pada dia. Memadamkan kemurkaan Allah. Kenapa? Kerana dia suka sedekah. Kerana dia suka sedekah, Allah Ta'ala tak marah kepada dia. Jadi kita haraplah dengan kita rajin bersedekah ini, Allah Ta'ala tidak memarahi kita, tidak murka kepada kita, dan Allah Ta'ala gantikan kita dengan sebaik-baik gantian yang lebih hebat lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelebihan sedekah yang seterusnya. Yang ke-8 atau yang ke-7. Yang ke-7, kelebihan sedekah yang ke-7 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita ini tidak menyesal ketika nak mati. Kenapa saya kata tidak menyesal ketika nak mati? Sebab orang yang tak bersedekah, dia akan minta Allah tangguhkan. Dia akan minta Allah tangguhkan kematian dia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah Ta'ala sebut, hendaklah kamu berbelanja, hendaklah kamu bersedekah sebahagian daripada apa yang kami bagi rezeki kepada kamu sebelum tibanya waktu mati. Kalau tiba dengan waktu mati, maka orang nak mati ni, orang nak meninggal ni akan cakap, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, kalau lambatkan sikit je untuk aku bagi peluang hidup sikit je, sekejap aja, aku nak buat apa? Fa as-saddaqa, aku nak sedekah. Wa akum minas salihin, aku nak jadi orang saleh. Soalannya, kenapa dia minta nak sedekah? Dia kata, bagilah tangguh, jangan matikan aku lagi. Matikan 2 minit lagi ke 5 minit lagi ke? Tolong 5 minit je. Bagi 5 minit je wahai malaikat maut. Jangan tarik lagi nyawa aku. Bagi 5 minit. Kenapa dia minta untuk melakukan sedekah? Kerana amalan sedekah ni amalan senang. Tak perlu ambil air semayang. Dia kalaulah waktu nak mati tu, dia kata pada malaikat, wahai malaikat, tangguhkan aku 2 minit je. Aku nak semayang. Tak sempat 2 minit. Aku nak buat umrah. Tak sempat 2 minit. Tapi aku nak bersedekah. Sempat 2 minit. Seminit pun sempat sedekah. Kalau malaikat bagi peluang, okey, aku bagi seminit je, terus dia cakap, tanah aku 5 ekar tu aku sedekah untuk sekolah tahfiz untuk anak yatim. Sempat. Itu sebab tu dia minta nak sedekah. Dan inilah dia, kalau orang rajin sedekah, dia takkan menyesal ketika nak meninggal. Ketika nak meninggal dia tak menyesal. Kenapa tak menyesal? Sebab dia dah ada duit yang dia tukar untuk hari akhirat dia. Duit kat Malaysia, duit ringgit. Nak pergi ke Thailand, kena tukar baht. Nak pergi ke Singapura, kena tukar dolar. Nak pergi ke akhirat, kena tukar juga duit kita kepada duit pahala. Jadi nak tukar duit kepada duit pahala ni macam mana? Sedekah lah. Sedekah dia akan tukar jadi duit pahala. Itulah kelebihan orang yang bersedekah. Yang ke-8. Yang ke-9 yang terakhir. Yang terakhir adalah orang yang suka bersedekah jariah.
pahala dia tak berhenti-henti. Saya pernah pergi ke Muar, pergi sembahyang di sebuah surau. Kemudian sudah saya sembahyang di sebuah surau tu, orang surau tu kata, "Ustaz, tanah ni milik seorang hamba Allah yang wakafkan. Surau ni pun dia yang bina dengan duit dia. Dah berapa tahun dah?" "Oh, dah lama dah. Tahun 70 lagi," dia kata. "Sampai sekarang." Saya boleh bayangkan betapa besarnya pahala hamba Allah itu kerana kita semayang tiap-tiap hari. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq. Kita tengok Abu Bakar As-Siddiq, bila mana Nabi SAW tiba di Madinah Al-Munawwarah. Tiba saja di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah SAW, unta baginda berhenti satu tempat. Baginda pun isytihar, "Saya nak buat masjid," iaitu Masjid Nabawi tu, "di tanah ini." Siapa punya tanah ni? Maka orang bagi tahu tanah itu kepunyaan dua beradik. Seorang nama Suhail, seorang nama Sahal. Dua beradik, Sahal dan Suhail. Okey, dua beradik ni tanah kepunyaan Sahal dan Suhail. Nabi kata, "Aku nak beli. Aku nak beli tanah ni." Abu Bakar kata, "Saya bayar." Abu Bakar kata, "Saya bayar." Maka Abu Bakar pun bayar. Cuba bayangkan, Abu Bakar bayar tanah tu bila? Tahun 1 Hijrah. Sekarang tahun 1442 Hijrah. Orang duk semayang kat tanah tersebut berapa tahun? 1442 tahun. Makin besar Masjid Nabawi, makin besar Masjid Nabawi. Seramai mana orang semayang di Masjid Nabawi itu, sebanyak itulah pahala akan dapat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Padanlah Nabi SAW puji sangat Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, kalaulah iman seluruh umat berada di sebelah satu neraca, iman Abu Bakar di neraca ini, maka iman Abu Bakar lagi berat daripada iman seluruh umat. Hebatnya. Sebab itulah saya juga ada rasa terpegun dengan orang-orang Johor ni. Terpegun dengan orang Johor. Apa terpegunnya? Yang saya temui, ada di kalangan mereka yang bersedekah setiap hari pada 10 malam akhir. Ada. Kerana dia nak ambil kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan Lailatul Qadar. Ada yang datang jumpa saya. "Ustaz, saya minta Ustaz bawa pergi jumpa dengan amil zakat. Saya nak bayar zakat saya ni. Dan saya nak bayar zakat saya nak bayar malam ni 1,000, malam esok 1,000, malam lusa 1,000. Kata bayar sekaligus lah 5,000. Saya kata, dah zakat 5,000. Tak nak. Saya nak bayar tiap-tiap hari. Tiap-tiap sudah tarawih, Ustaz bawa saya jumpa amil. Kenapa? Saya tak tahu malam tu qadar jatuh pada malam mana. Jadi malam 21 saya bayar 1,000. Malam 23 saya bayar 1,000. Malam 25 saya bayar 1,000. Kok kena lah salah satu daripada 5 malam tu qadar Ustaz kali sendiri. Dia kata, saya sedekah, saya zakat selama 1,000 bulan. 83 tahun saya bayar zakat. Oh, saya kata saya belajar sesuatu daripada awak. Saya belajar sesuatu daripada awak sebab awak ajar saya macam tu. Betul lah Ustaz, saya nak buat amal banyak-banyak, saya tak mampu. Yang ni saya mampu buat. Saya kata tahniah, awak ajar sesuatu pada saya. Dan saya nak kongsikan apa yang awak buat ni kepada sahabat-sahabat saya. Jadi saya kongsilah hari ni. Jadi insya-Allah di bulan Ramadan akan datang, jangan lupa bawa duit pergi masjid tiap-tiap malam 10 malam akhir. Kok hari itulah jatuh malam Lailatul Qadar. Allah, untungnya kita. Kalau kita jadikan contoh sedekah tiap-tiap hari malam Ramadan RM20 katakanlah, RM20 kali RM20 kita sedekah 83 tahun 4 bulan. Oh, banyak sangat-sangat. Pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga apa yang saya kongsikan hari ini memberikan manfaat dan motivasi untuk kita rajin bersedekah pada setiap hari. Dan saya cadangkan, letaklah di rumah kita tu satu tabung untuk anak-anak kita buat. Cakap pada anak, malam ni sedekah. Ikutlah ambil duit RM1 ke RM2, sedekah. Maknanya kita lakukan amalan sedekah tu dalam tabung dalam rumah kita. Habis Ramadan ataupun bila tabung tu dah banyak, akhir Ramadan 30 hari bulan tu kita bagi kepada masjid ke, kita bagi kepada siapa-siapa ke. Maknanya kita sedekah tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita sedekah. Anak kita nak pergi masjid susah, kita buat tabung khusus kat rumah. Pagi sedekah, dapat pahala sedekah subuh, doa malaikat. Malam sedekah, dapat kelebihan malam Lailatul Qadar. Jadi anak-anak kita sedekah hari-hari. Anak-anak pun dididik untuk bersedekah, kita sendiri pun sedekah. Insya-Allah
Allah Ta'ala akan berikan seluruh kelebihan-kelebihan yang saya nyatakan tadi, kelebihan bersedekah kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala berkati kehidupan kita. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kekuatan untuk kita rajin bersedekah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita sebagai hamba-Nya yang mendapat naungan rahmat-Nya di pada mahsyar kelak. Sekadar itu sahajalah. Moga-moga bermanfaat untuk saya dan diri saya dan semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.